अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like a sunrise can't be denied, no. Just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here, you're always near, and I know without a doubt that you always hear my prayer. सच की राह पे चला करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Kepada pemimpin yang jahat, maknanya dilarang kita menyebut nama dia, apa ni nama dia, sekadar menyebut kes sudah, kes. Termasuk kalau kita nak tegur siapa-siapa, itu pemimpin, maknanya menasabahlah kadang-kadang tersasul sebut nama kan, sebab jahat sangat sebut nama. Ni sebut apa ni, nak tegurkan kawan, tak payah sebut nama, sebut kes sudah ya, supaya dia tidak lagi melakukan benda itu, dan kita pula sebagai audiens ini tidak terikut dengan orang tersebut. Itu saja itu tegur menegur, dia punya adab dia. Lepas tu selain daripada itu, kadang-kala orang mari minta nasihat kita tu berlainan jenis ya. Kita lelaki, orang perempuan mari minta nasihat. Macam mana tu? Jadi hak tu pula kena jaga adab antara lelaki perempuan. Macam apa tu ya, kita mengajar di universiti, bilik seorang-seorang, bilik tertutup ya. Di universiti tu bilik tertutup. Kadang-kadang perempuan, ialah atas nama kita ustaz, kadang-kadang fakulti lain tu datang minta nasihat. Macam mana nak buat? Dia minta nasihat, kena jaga adab. Sebab kita dah lock dah tadi, apa jua urusan kita dengan manusia, dengan Allah, mesti ada adab dia, cara dia ya. Okey, maknanya pintu tertutup. Saya tak tahulah sekarang zaman saya dulu tertutup, gelap. Semua boleh kata semua universiti lah sekarang ni kot tak tahulah, kot ubah pintu tu dia bagi cermin ke orang ya. Tapi kalau dulu macam tu lah, bila tutup tu gelap. Jadi kita punya adab, kita buka pintu. Lepas tu maknanya student perempuan, lelaki mari tak ada masalah, perempuan mari minta nasihat, pandangan, dia ada masalah peribadi dia, kadang-kadang dia dah terlanjur. Macam mana dia, bila terlanjur dia tension ya, dia rasa masa depan dia gelap ya. Jadi mari minta nasihat ya. Begitu juga kadang-kala orang mari minta nasihat, itu hak student lah ya. Ini hak jenis masyarakat ya. Dia mari minta nasihat. Kalau saya antara benda yang kita jaga, kalau jenis yang perempuan ke perempuan lah ya, kita suruh dia jumpa di kedai kopi je lah ya tak? Jumpa kedai kopi, tempat terbuka. Okey, ceritalah apa masalah, bolehlah kita bagi pandangan. Dan memang banyak pasal kita tak nak benda baik tapi ada ruang untuk difitnah. Itu pun kadang-kala ya, kadang-kala banyak ya, maknanya di kalangan ustaz-ustaz kau benda, tempat yang terbuka, orang masih lagi memfitnah ya. Ada fitnah lagi. Dan saya ingat pengalaman saya, kalau maknanya rumah tangga ni ialah agak banyak jugalah, tapi ada juga bunyi sikit-sikit ya, tapi tak ada masalah. Kita boleh maknanya nak selamatkan diri kita, jangan bergaul dengan manusia, settle masalah. Tapi kalau buat lagu tu pun orang fitnah juga, dia tu bukan boleh harap tu kan, jenis tak bergaul dengan orang.
Ini dengan manusia ni dia akan jadi macam cerita Luqman Hakim. Luqman Hakim yang kita dah tahu, ustaz-ustaz pun selalu dah cerita, cuma nak mengingatkan dia. Mula-mula dia bawa himar. Luqman Hakim yang cerita dalam Al-Quran tu, dia bawa himar dengan anak dia. Dia berjalan, ya, berjalan dengan himar. Orang pun tengok dia, dia kata, Allah Rabbi, Tok Guru ni himar ada tak naik? Kan? Naiklah himar, ada himar. Di negara Arab ni himar ni binatang tunggangan, kereta lah kalau kita. Ya. Bila dia dengar lagu tu, dia pun gini lah, dia suruh anak dia naik. Jalan lagi. Bila berjalan, bunyi pun orang kata, dia kata, apalah orang tua ni, kesian ke budak apa ni, dia yang tua, sepatutnya dia naik, budak tu turun. Dia pun mikir, ya tak ya juga, aku tua. Dia apa, budak tu turun, dia naik pula. Jalan lagi, orang duk bising pula kata, apa orang tua ni, tak kesian ke budak tu. Budak tu sepatutnya budak tu naik, dia berjalan lah. Last sekali Luqman Hakim ingat, dia kata apa dia? Dia kata beginilah hidup manusia. Kesimpulan dia, selagi mana manusia hati tidak dididik, tidak dibersihkan, selagi itulah dia akan jadi kaum yang manja, ya, kritik. Jadi dalam kes tadi, kita duduk diam, orang kata tak bergaul. Bila bergaul, itu katalah dalam kes tadi, maknanya bila orang mari minta pandangan, biasalah menanya orang berumah tangga, kadang ada masalah, ya. Saya ingat setakat yang saya tahulah, ya, kes-kes rumah tangga ni, hak mari minta nak bercerai tu, nak bercerai, perempuan mari, lelaki mari, ya, dua-dua mari, tapi tak mari serentak. Banyak-banyak kes rumah tangga ni hak mari serentak, seingat saya sekali je, dua-dua mari. Itu bagus, senang, mudah cerita yang tu. Apa yang isteri cakap, dia kata, ustaz, suami saya ni lempang saya, terajang saya. Bila tanya mananya suami ngaku. Settle masalah. Kita pun bagilah pandangan. Bila bagi pandangan secara spirit apa ni, penyelesaian secara ritual, maknanya berasaskan kerohanian, dua-dua je. Bila kita kata ni kena baca ni ayat ni, lepas tu tolong semayang bang, baca Fatihah, buat semayang ajak. Bila suruh semayang ajak, jam lalu tak reti nak semayang ajak, dua-dua tak reti. Itu je punca antara lah, antara puncanya jauh daripada agama. Nak ceritanya kes ini, saya nak cerita sikit lah, nak panjang cerita hadis ni. Isteri dia comel, suami dia tak handsome, tak comel lah tu. Tapi saya terfikir, kenapa, dan ini tidak dinafikan oleh suami dia, kenapa suami dia suka lempang dan juga terajang isteri dia, jadi itu dia punya cerita dia. Kenapa? Sebab tu nak kata kebahagiaan ni duduk pada comel, tak. Dan kalau tengok pada perbincangan dua-dua tu, saya dapati salahlah suami lah. Isteri okey dah, dia sabar apa semua. Sebab kita tanya, dua-dua tanya. Jadi bila orang tu jawab, orang ni tak nafikan, jadi habis. Dan saya kenal saya tak kenal isteri, kenal suami. Pergi mengajar tu suami hadir dalam kuliah saya, satu bank. Dulu ni cerita lama ni, hadir. Itu yang dia mari jumpa tu, last kali jumpa dia kata cerai, bercerai juga akhirnya lah. Tak jumpa isteri, jumpa suami, terjumpa. Macam mana cerita tu dengan isteri? Dia kata, pisahlah ustaz, dia tu. Dan itu yang tak selamat lah. Dua-dua mari tapi tak boleh nak selamat, tapi orang lain semuanya selamat. Ada orang nak bercerai tu, dua-dua suami mari, time lain, anak nak cerai dah. Isteri pula mari, saya tak kisah dah, saya nak bercerai. Tapi alhamdulillah boleh kita dapat balik lah, hidup sampai sekarang, hidup suami isteri sampai sekarang. Saya ingat lah, maknanya ada 2-3 kes lagi, semua
Ada satu kes tu saya, sampai pengetahuan saya masih lagi kekal, tetapi lepas tu saya tak tahu. Lepas tu kita tak tahulah. Saya cerita ni sebab ada juga kadang-kadang terdengar untuk ustaz lain ke, entah-entah saya pun ada juga, yang kita fitnah ikut suka kita kan. Ustaz tu bukan boleh percaya. Ada, saya pernah dengar untuk ada satu orang kawan saya, bukan boleh cerita, bukan boleh percaya sangat, dia tu maknanya ada hubungan dengan isteri orang ke apa benda. Tak betul. Saya kenal ada satu orang ustaz tu yang dia kata tu tak betul. Cerita dia pun kita tahu. Tapi kita ni suka fitnah, tak kenal je fitnah, tak boleh ya? Jadi kalau kita nak suruh selamat, memang cara tadi, jangan duduk cara dengan hal manusia. Orang minta nasihat ke apa benda, buat dia. Tok imam ke, kalau orang mari jumpa dia, buat dia selamat. Tapi kalau kita melayani manusia, dia akan ada ruang. Cuma kita kena jaga tu je ruang dia. Jangan buat tempat yang tertutup, dalam bilik ke apa benda, itu jangan. Ada ruang untuk orang fitnah. Buat tempat terbuka, orang nak fitnah juga, itu cerita dia lah tu, itu jahat dia, bukan jahat kita. Jadi itu antara adab kalau kita nak nasihat menasihati antara satu sama lain. Ambil sikit. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, ketika Umar meronda pada satu malam, tiba-tiba ia bertemu dengan sekumpulan orang yang baru tiba. Maka Umar khawatir kalau kumpulan itu kecurian. Maka ia pergi kepada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala. Oleh Abdul Rahman ditanya, "Mengapakah engkau datang pada saat ini ya Amirul Mukminin?" Jawab Umar, "Saya melihat kumpulan orang yang baru datang. Maka saya khawatir bila mereka tidur akan kecurian. Kerana itu mari kami menjaga mereka." Maka menjagalah keduanya di dekat kemah kumpulan orang itu sehingga subuh. Dan ketika telah terbit fajar, Umar radhiyallahu taala anhu berseru as-salah as-salah berulang-ulang sehingga bangunlah mereka, lalu ditinggal oleh keduanya. Jadi cerita Sayyidina Umar ni, dia tengok ada orang mari, satu kumpulan mari tidur di padang pasir lah ni, di dekat Madinah. Jadi dia pun pergi jumpa Abdul Rahman bin Auf. Dia kata ada orang mari tu. Kemudian Abdul Rahman bin Auf ini tapi sebelum dia cakap macam tu, Abdul Rahman bin Auf tanya dia, apa hal ya Amirul Mukminin? Jadi Amirul Mukminin Sayyidina Umar ni pun jawab, dia kata ada orang mari tu, dia kata macam orang baru je nampak, duduk tidur pasang kemah. Macam mana kalau kita pakat jaga dia orang? Jadi Abdul Rahman kata, molek juga, pakat jagalah, takut-takut ada kecurian, berlaku kecurian. Sampai keesokan paginya Sayyidina Umar kejut semua, pakat bangun sembahyang subuh. Apa maksud dia? Dia nak kaitkan dengan kasih sayang, rahmat dan kasih sayang tadi. Sayyidina Umar sampai peringkat tak ada kena-mengena dengan dia, orang pun dia tak kenal. Dia kata ada satu kumpulan mari ni, dia kata duduk di area kita ni, ada duduk di area kita ni. Okey, maknanya dia sekarang ni duduk dan kita pun tak kenal dia, cuma kita bimbang dia ni orang baru ke apa benda, takut-takut ada berlaku kecurian. Ajak Abdul Rahman bin Auf jaga. Ini maknanya kasih sayang yang digambarkan oleh Nabi SAW, para sahabat dan juga para tabi'in. Jadi benda ni tuan-tuan, kita boleh buat dalam kehidupan kita. Katakan di masjid orang mari nak tidur, saya kalau orang mari nak tidur, orang call kita, bolehlah, maknanya dia call kita, cakap kami nak tidur, nak iktikaf. Tapi satu sudut saya fikir, kalau setakat nak tidur tu, tidur je lah, tak payah beritahu. Tapi call tu bagus juga, takut apa-apa hal kan. Tapi maknanya itulah maknanya satu suasana orang jadi nak beribadat, nak iktikaf menjadi takut di masjid. Pasal apa dia? Sebab banyak kes iktikaf kena halang. Mungkin kerana kes itu menyebabkan dia kira bila nak tidur je, nak iktikaf, geng-geng tabligh yang datang tu, dia call kita dulu, mengambil iktibar kena halau tadi.
ya. Ini suasana tak menggambarkan rahmat dan kasih sayang tu ada pada diri kita. Orang dah mari tidur, orang nak iktikaf dengan pakai jubahnya benda, okay, silakan lah. Ya, maknanya terus je lah duduk dalam masjid. Memang masjid ni tempat dia lah tu. Ya, bukan tempat kita hok mari sekali-sekala. Dia nak mari ibadat, nak tahajud kalau dah sila jalan. Tapi kalau dia beritahu tu, okey lah, maknanya kita orang panggil standby. Ya, maknanya bagus jugalah. Ya. Cuma saya duk fikir bila diberitahu ni, inilah suasana yang berlaku dalam negara kita. Orang nak duduk tahajud ke, nak sembahyang bang ke, nak iktikaf dalam masjid, kadang-kadang dihalau. Akhir sekali dia pun takut-takut. Last sekali apa dia punya cara dia? Minta izin dengan nazir, dengan tok imam. Ya. Jadi tapi itu menggambarkan ketakutan dia, kebimbangan dia, takut kena halau. Bukan kerana dia meraihkan. Tapi belah kita pula, kita anggap dia meraihkan. Nak datang masjid tu diberitahu kita. Ya. Okey, jadi saya rasa setakat tu. Yang risalah tu saya ingat mungkin besok ke lusa gitulah. Sebab saya semalam pun tak sempat lagi nak type. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa sallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillah. Suratul Fajr, muka surat 1387 ayat 1.
قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم
حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Suratul Fajr ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal fajr wa alif lam matiyawan alif lam qamariyah
atau izhar qamari, dibaca dengan terang atau penyatu. Fajr, fajr, fajin mati dati fajr. Qalqalah surah, yakni melantun yang kecil. Walaya ya alis dataya berharkat man asli mutlak. Selain pada man asli mutlak, mat zati, mat tabi'i ataupun man asas. Lin ashri, tanwin bertemu ain, izhar halqi dibaca dengan terang atau penyata. Ashri, anshin mati dati ash, hamas dibaca dengan melesus atau mengeluarkan angin. Sekian, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, muqaddimah suratul Fajr. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 30 ayat, dinamakan suratul Fajr, yakni Fajar. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu Fajar dan lain-lainnya, bahawa bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah yang diakui kebenarannya oleh orang yang berakal sempurna. Yakni bukankah perkara-perkara yang dijadikan persumpahan itu mengandungi erti sumpah yang mencukupi untuk orang yang berakal bersyukur akan nikmat Tuhan, mengesakannya, menghargai apa yang dihormatinya dan mengakui kekuasaannya. Intisari kandungan surah ini menegaskan bahawa Allah Ta'ala akan membinasakan orang-orang yang menentang Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang telah dilakukannya kepada kaum-kaum yang telah menentang Rasulnya pada zaman yang silam. Kemudian diberi amaran bahawa Allah Ta'ala tetap mengawas dan membalas, terutama balasan akhirat. Dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat. Oleh sebab itu maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya, dimuliakannya dan dimewahkan hidupnya, ia tidak hendak bersyukur, tetapi terus bersikap takbur serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakan daku. Sebaliknya apabila ia diuji oleh Tuhannya, disempitkan rezekinya, ia tidak bersabar, bahkan resah gelisahlah ia seperti merepek dengan katanya, Tuhanku telah menghinakan daku. Kemudian ditegaskan bahawa anggapan yang demikian adalah salah. Sebenarnya kemewahan yang diberikan Tuhan kepada seseorang itu tidak bermakna Tuhan memuliakannya, dan kesempitan hidup yang dikenakan Tuhan kepada seseorang itu tidaklah bererti bahawa Tuhan menghinakannya. Kerana kemuliaan yang sebenar-benarnya ialah taufik dan hidayah yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang untuk beriman dan beramal soleh. Demikian pula kehinaan yang sebenar-benarnya ialah ketiadaan mendapat taufik dan hidayah untuk mencapai perkara-perkara yang tersebut. Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan hari akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan dikatakan kepadanya, wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai di sisi Tuhanmu, serta masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia, dan masuklah ke dalam syurgaku. Terjemahan suratul Fajr, surah yang ke-89, diturunkan di Mekah, mengandungi 30 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat pertama, demi waktu fajar.
Ayat 2, dan malam yang 10 yang mempunyai kelebihan di sisi Allah. Penjelasan 188, yakni malam yang 10 dari awal bulan Zulhijjah atau yang akhir dari bulan Ramadan, yang berkelebihan dan disuruh memperbanyakkan ibadat pada masa yang tersebut. Ayat 3, dan bilangan yang genap serta yang ganjil. Penjelasan 189, ganjil ialah bilangan yang tidak boleh dibagi dua seperti 3, 5, 7 dan lain-lainnya. Ayat 4, dan malam apabila ia berlalu. Ayat 5, bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah yang diakui kebenarannya oleh orang yang berakal sempurna. Penjelasan 1830, yakni bukankah perkara-perkara yang dijadikan sumpah itu mengandungi arti sumpah yang mencukupi untuk orang berakal bersyukur akan nikmat Allah, menghargai apa yang dihormatinya, mengesakan Tuhan dan mengakui kekuasaannya. Ayat 6, kami tetap akan membinasakan orang-orang yang menentangmu, wahai Muhammad. Tidakkah engkau memerhatikan bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Ad? Penjelasan 1831. Lihat penjelasan nombor 349, yang kufur derhaka. Ayat 7, iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya sesuai dengan penduduknya. Ayat 8, yang belum pernah diciptakan sepertinya tentang besar dan kukuhnya dalam segala negeri pada zamannya. Ayat 9, dan terhadap kaum Samud. Penjelasan 1832. Lihat penjelasan nombor 353, yang memahat batu-batu besar di lembah Wadi Qura tempat tinggalnya. Ayat 10, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai bangunan-bangunan yang handal kukuh. Ayat 11, semuanya itu ialah orang-orang yang telah bermaharajalela di negeri masing-masing. Ayat 12, lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerosakan di situ. Ayat 13, dengan yang demikian Tuhan mencurahkan ke atas mereka berbagai-bagai paluan azab. Ayat 14, sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas khasnya balasan akhirat. Ayat 15, dalam peti itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat. Oleh sebab itu, maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, ia tidak hendak bersyukur tetapi terus bersikap takbur serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakan daku. Ayat 16, dan sebaliknya apabila ia diuji oleh Tuhannya dengan disempitkan rezekinya, ia tidak bersabar, bahkan ia resah gelisah serta merepek dengan katanya, Tuhanku telah menghinakan daku. Ayat 17, jangan demikian, sebenarnya kata-kata kamu itu salah. Penjelasan 1833, yakni kemewahan yang diberikan Tuhan kepada seseorang itu tidak bermakna Tuhan memuliakannya, dan kesempitan hidup yang dikenakan Tuhan kepada seseorang itu tidaklah berarti bahawa Tuhan menghinakannya, kerana kemuliaan yang sebenar ialah hidayah dan taufik yang diberikan Tuhan kepada seseorang untuk beriman dan beramal soleh. Demikian pula kehinaan yang sebenar ialah ketiadaan mendapat hidayah dan taufik untuk beriman dan beramal soleh. Bahkan perbuatan kamu, wahai orang-orang yang berkemewahan, lebih salah lagi, kerana kamu tidak memuliakan anak yatim. Kamu menahan apa yang ia berhak menerimanya. Ayat 18, dan kamu tidak galak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Ayat 19, dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus dengan tidak membezakan halal haramnya. Ayat 20, serta kamu pula kasihkan harta secara tamak halal. Ayat 21, jangan sekali-kali bersikap demikian. Sebenarnya apabila bumi dihancurkan, segala yang ada di atasnya diratakan serata-ratanya. Ayat 22, dan perintah Tuhanmu pun datang,
sedang malaikat berbaris-baris siap sedia menjalankan perintah. Ayat 23, serta diperlihatkan pada hari itu akan neraka jahanam, maka pada saat itu manusia akan ingat tidak berlaku baik, dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya. Ayat 24, ia akan berkata, alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik untuk hidupku di sini. Ayat 25, maka pada hari itu tiada sesiapa pun yang dapat menyeksa seperti azab seksa yang ditimpakan oleh Allah. Ayat 26, dan tiada sesiapa pun yang dapat mengikat serta membelenggu seperti ikatan dan belenggunya. Ayat 27, setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata, wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya. Ayat 28, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diridai di sisi Tuhanmu. Ayat 29, serta masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia. Ayat 30, dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.